Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah untuk sesi kali ini kita akan sama-sama melihat bagi tajuk pertama Ad-Darsul Awal daripada kitab Usuluddin tingkatan 3 buku teks KBD. Tajuk ini membicarakan tentang Iman bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada' dan qadar. Kita masuk pertamanya pada ta'rif qada' dan qadar. Maka di sini ada perbezaan dari segi mentakrifkan qada' dan qadar di sisi mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Qada' di sisi Asy'ariyah ialah iradatullahi al-asya'a fil azali ala ma hiya alaihi fi ma la yazal. Qada' di sisi Asy'ariyah ialah kehendak Allah mengadakan sesuatu sejak azali ala ma hiya alaih, mengikut apa yang sesuatu itu akan berlaku fi ma la yazal, pada masa yang akan ditentukan nanti. Jadi di sini kena faham ya, apa maksud fil azal, iaitu iradah Allah Ta'ala telah menentukan setiap perkara sejak azali lagi di atas sifat ma hiya alai, sifat yang sesuatu itu akan berada, akan berlaku, akan diwujudkan fi ma la yazal, pada masa yang akan wujudnya makhluk, akan wujudnya sesuatu itu. Jadi dia di sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada iradah Allah yang azali. Allah dah tentukan bahawa akan cipta alam ini. Ketentuan itu berlaku sejak azali. Apabila berlakunya masa yang Tuhan tentu, fima la yazal, iaitu masa yang telah ditentukan Allah, maka apa yang Tuhan tentu itu akan berlaku ala ma hiya alaih, mengikut apa yang tertentu sejak azali. Adapun al-qadar ialah ijadullahi al-asya'a ala qadarin makhsus, ala qadarin makhsusin wa wajhin muayyanin aradahu ta'ala. Jadi di sini mengadakan Allah, qadar di sini bermaksud Allah mengadakan sesuatu, semua perkara itu ala qadarin makhsus, atas kadar yang tertentu, wa wajhin muayyan, dan wajah yang tertentu, aradahu Allah, yang diingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini qadar merujuk kepada ijad, penciptaan Allah kepada perkara-perkara itu mengikut apa yang kadar yang tertentu, mengikut wajah yang tertentu. Wajah ni makna sifat dan ketentuan yang tertentu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sisi Maturidiyah, qada di sisi Maturidiyah ialah ijaduhu al-asya'a ala hasabi ilmihi fil azali, mengadakan Allah Ta'ala perkara-perkara itu mengikut apa yang telah ada dalam ilmu Allah Ta'ala sejak azali. Jadi di sini qada di sisi Maturidiyah merujuk kepada ijad. Dia seakan-akan bertentangan dengan ta'rif Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di mana di sisi Asy'ariyah qadar itu ijadullah, adapun di sisi Maturidiyah qada itu ialah ijadullah. Kemudian al-qadar di sisi Maturidiyah ialah ilmullahi azalan, ilmu Allah sejak azali, bikulli makhluqin, dengan setiap makhluk, wa sifatihi, dan sifatnya. Okey, kita masuk kepada mulahazah, perincian ataupun peringatan. Mulahazatun, ini satu peringatan. Wa bi'ibaratin ukhra, dengan ibarat lain, dengan ayat lain, kita boleh katakan naqul innallaha khalaqal asya'a wa maqadiraha. Allah Ta'ala menciptakan semua perkara dan ketentuannya, kadar-kadarnya, wa azmanaha, dan masa-masanya Tuhan dah tentukan dan telah buat bi qudratihi. Allah Ta'ala buat dengan kudratnya. Allah khalaqal asya' bi qudratihi. Allah Ta'ala buat dengan kudratnya, ala hasabi ma aradahallah, mengikut apa yang Tuhan hendaki, bi iradatihi, berdasarkan iradah Allah Subhanahu wa taala, mutabiqan lima alimaha,
bertepatan dengan apa yang Tuhan tahu qabla ijadihi, sebelum diciptakan perkara itu. Jadi sejak azali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan perkara itu, dan dengan kehendaknya dia, Allah tahu perkara itu dan Allah Ta'ala tentukan dengan kehendaknya. Lalu Allah Ta'ala ciptakan dengan kudratnya. Jadi semua itu antara kudrat, iradat dan ilmu, dia ada perkaitan. Fal asya'u, maka setiap perkara itu lam tujad i'tibatan. Dia tidak wujud secara tidak semena-mena. I'tibatan makna secara coincidence. Maksudnya kita kata secara celaru, bukan. Wa musadafatan, dan tidak wujud secara tidak sengaja. Musadafah ni makna secara kebetulan. Semua perkara bukan terjadi kerana kebetulan. Bal tujadu, bahkan wujudnya itu wafqa taqdirillah, mengikut ketentuan Allah Ta'ala, alladhi sabaqa fi ilmihi, yang telah terdahulu pada ilmu Tuhan. Wa ma'na al-imani bil qada'i wal qadari, dan makna beriman dengan qada' dan qadar, wal i'tiqadu anna jami'a ma waqa'a lil insan, iaitu kita i'tiqadkan bahawa segala perkara yang berlaku kepada manusia, wali ghairihi, dan kepada selain manusia, minal makhluqati, daripada sekalian makhluk, waqi'un biqada'in wa qadarin, itu semua berlaku dengan qada' dan qadar minallah, daripada Allah. Khairan kana aw syarran, ay sawa'un kana al-waqi'u khairan aw syarran. Sama ada perkara yang berlaku itu baik ataupun perkara yang syarran, perkara yang tidak baik. Ikhtiyarian, sama ada berlaku dengan ikhtiyari, dengan kehendak kita. Au ittirarian, atau berlaku tanpa dengan kehendak kita. Ittirari maksud berlaku bukan dengan kehendak kita. Ikhtiyari berlaku dengan pilihan kita atau bukan pilihan kita. Semua itu sebenarnya berlaku dengan qada' dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Au ghaira dhalika min al-umuri kauniyah, atau selain itu daripada perkara-perkara kauniyah, perkara-perkara yang berlaku di alam ini. Fala yajri, maka tidak berlaku fi mulki, dalam kerajaan Allah yang zahir, wal malakut, dan dalam malakut. Al-mulki wal malakut. Al-mulk merujuk kepada alam yang zahir, alam nyata. Al-malakut merujuk kepada alam yang tidak nyata, alam ghaib. Maka tidak berlaku sesuatu pada alam yang nyata dan alam yang ghaib ini syai'un, tidak berlaku sesuatu pun, tarfata ainin, walaupun sekelip mata, illa biqada'in wa qadarillah, kecuali dengan qada' dan qadar Allah Ta'ala. La radda liqada'ihi, tidak ada yang mampu menolak bagi ketentuan Tuhan, wala mu'aqiba li hukmihi, dan tidak ada mampu menentang bagi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sekarang kita masuk kepada ad-dalilu naqliyu wal aqli ala wujubil iman bil qada'i wal qadar. Dalil naqli iaitu daripada Quran dan hadis, dan dalil aqli daripada susunan akal di atas kewajipan beriman dengan qada' dan qadar. Kata dalam kitab kita ini, hukmu al-imani bil qada'i wal qadari, hukum beriman dengan qada' dan qadar ialah wajibun, wajib, ala kulli mukallafin, wajib ke atas setiap mukallaf, li'annahu ruknun min arkanil iman, kerana ia rukun daripada rukun iman, as-sittati, rukun iman yang 6. Wa tatafarra'u daruratul iman bihi ba min dalilain, dan tatafarra'u, bercabangnya, daruratul iman bihima, kewajiban beriman dengan kedua-duanya, qada' dan qadar. Kita boleh tafarra', boleh cabangkan kewajipan beriman dengan qada' dan qadar min dalilaini, daripada dua dalil. Dalilaini itsnain. Pertama dalil naqli, iaitu hadis Jibril al-masyhur. Hadis Jibril ni merujuk kepada hadis yang mana Sayyidina Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan dan tanda akhir zaman, tanda kiamat. Itu hadis Jibril, bukan hadis Qudsi. Hadis Jibril ni hadis menceritakan kisah datang Jibril dalam rupa manusia bertanya Nabi tentang iman, Islam, ihsan. Hadis daripada an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'ala Jibril Rasulullah SAW anil iman. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Qala,
Kata Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Beritahu kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Faqala, Nabi menjawab, am tu'mina billah, kamu beriman dengan Allah wa malaikatihi, dengan malaikat, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman dengan qada dan qadar, yang baiknya dan yang buruknya. Jadi itu hadis Jibril, dalil nakli bagi kewajipan beriman dengan qada dan qadar. Seterusnya, ad-dalilul aqli, dalil akal bagi kewajipan beriman dengan qada dan qadar ini, idh law lam yakun syai'un minal hawadithi al-mawjudati bi khalqillahi wa qadarihi lamattasafa idhan bi kulli sifati al-kamali. Kalaulah lau lam yakun syai'un, kalaulah tidak ada sesuatu daripada hawadith, daripada makhluk-makhluk yang ada ini berlaku dengan penciptaan Allah dan ketentuan Tuhan, lamattasafa, nescaya tidaklah Tuhan bersifat bikulli sifatil kamal, tidaklah Tuhan ketika itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Walakana dhalika bita'thirin mustaqil, tentulah demikian itu berlaku dengan ta'thirin mustaqil, dengan ta'thir, penentuan ataupun penciptaan yang berasingan. Min ghairihi, tentulah berlaku dengan ta'thir, penciptaan yang berasingan, min ghairihi, daripada selain Allah. Kalaulah segala yang ada pada alam ini bukan dengan penciptaan Tuhan dan ketentuan Tuhan, nescaya Tuhan tidak bersifat dengan sifat sempurna. Dan tentulah perkara itu berlaku dengan pencipta yang berbeza, yang berasing, lain daripada Allah. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Mana ada selain daripada Allah yang mencipta, yang memberi ta'thir, yang membuat. Kama qad alimtahu sabiqan, sebagaimana kamu telah tahu sebelum ini. Bid dalili naqli al-qati', dengan dalil nakli yang putus. Wa huwa qauluhu ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan setiap perkara dan dia tentukannya dengan penentuan yang telah sabit. Okay. Wa hadha ma alaihi ammatu ahli sunnati wal jamaah, dan inilah pandangan umum ahli sunnah wal jamaah. Okay. Kemudian kita masuk kepada hikmat. Apa hikmat beriman dengan qada dan qadar? Pertama ialah ziyadatul yaqin li qudratillahi wa masyiatihi, iaitu bertambahnya keyakinan kita dengan kudrah Allah dan kehendak Tuhan. Kudrah ialah kekuasaan, masyiah iaitu iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, at-taslimu war ridha bi qada'i wal qadari, iaitu kita menyerah diri dan redha dengan qada dan qadar. Yang ketiga, adamu tarki asbabil kasbi, tidak kita meninggalkan sebab berusaha, sebab-sebab dan usaha-usaha. Kita tidak akan tinggalkan mencari asbab dan berusaha. Allati amara biha Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mengambil asbab dan berusaha. Kenapa? Kerana seorang yakin dengan ketentuan Tuhan, dia tidak akan meninggalkan usaha, kerana kita dituntut untuk berusaha. Dan kerana kita tidak tahu qada dan qadar Tuhan, apa yang disuruh oleh kita ialah berusaha. Maka Allah dah tentukan dengan sebab usaha kita tadi apa yang akan kita dapat. Apa yang kita dapat itu tersembunyi, kita tak mampu tahu. Apa yang dituntut ialah kita berusaha. Yang seterusnya, at-tawakkulu ala Allahi fima yaqdihi Allahu, kita bertawakal, menyerah diri ke atas Tuhan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan yang kelima, al-imanu bihima, beriman dengan qada dan qadar, la yuaddi ila tawakkuli, tidak membawa kepada tawakul. Tawakul ni makna kita kata kita putus asa. Tawakul ialah putus asa. Dia beza dia. Tawakul dan juga tawakul. Ada beza Tawakul ialah putus asa. Ini putus asa. Tawakkul ialah bertawakal. Jadi alif itu membezakan antara tawakul iaitu berputus asa dan tawakkul iaitu tawakal dalam bahasa kita, dengan maksud kita serah ketentuan kepada Allah setelah berusaha. Jadi beriman qada dan qadar tidak akan bawa seorang itu kepada putus asa, wat takasul, dan membawa kepada malas,
wal ma'asi, dan tidak membawa kepada maksiat. Jadi itulah lebih kurangnya apa yang terkandung dalam tajuk pertama ini. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.